Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan bacaan kita dan kita harap kita dapat beriltizam dengan kita punya pelajaran ini. Cuma sekali lagi saya katakan mulai tahun-tahun minggu-minggu yang akan datang kita sharply kita sampai lebih kurang masa yang sama. Jadi insya-Allah kita boleh jimatkan masa kita. Okey, hari ini kita akan bincang al-fasl at-tasi' ashar fi istizhar sahib ad-daulah ala qaumihi wa ahli asabiyatihi bil mawali wal mustani'in. Dia kata kalau terjemahan kitab-kitab lama dia kata satu fasal yang menyatakan mengenai memperteguhkan ketua negara yang sesuai puan punya negara itu ketua negara lah, pihak yang punya negara itu memperteguhkan negaranya dan mengawal negara dia tu daripada ahli asabiyah dia dan kaum dia dengan al-mawali, orang pendatang mawali. Dia konsep mawali ini bukan pendatang. Kalau dia kata kalau orang Farsi orang Rom apa semua mawali. Mana mawali ini orang Islam yang sudah orang bukan Arab yang sudah masuk Islam, dan satu tradisi dulunya dia bertuduh di bawah mana-mana pihak. Macam saya duduk di Kelantan dulu, siapa dia masuk Islam tu, dia pergi berteduh rumah keluarga orang ni, keluarga Datuk Asri ke. Lepas tu mentua saya tu mufti Kelantan, dia pergi teduh di bawah nama Haji Ismail. Itu jadi maula kita lah. Jadi maknanya orang keluarga bukan berasaskan nasab dan titihan, tapi berasaskan mustani'in. Kita ambil dia sebagai keluarga angkat kita. I'lam anna sahib ad-daulah innama yatimmu amruhu kama qulna biqaumihi. Sebelum ni kita kata pemunya kepimpinan sesuatu negara itu, dia telah melaksanakan kerja-kerja membina negara dia biqaumihi, dengan suku sakat keluarganya, kaum dia, bangsa dia. Fahum usayatuhu wa zuhara'uhu ala sya'ni. Mereka lah maknanya pihak yang mempertahankan dia, melindungi dia, dan sama-sama dengan dia membina negara dia yang baru dibina itu. Wahum yuqari'ul khawarij ala daulatihi. Dan mereka itulah juga yang menghalau orang-orang yang bertindak ke atas orang yang keluar menderhaka daripada negara. Maknanya dia cerita ini peranan asabiyah pada peringkat awalnya. Tetapi asabiyah ini peringkat awalnya. Dia jadi pendinding, dia jadi pelindung, dia jadi pejuang, dia jadi menteri, wajibat amwali, jadi pegawai dan sebagainya. Kerana inilah kerja-kerja sebenar asalnya. Itu dalam keadaan di peringkat pertama yang kita ambil baru ni. Hadza ma dama at-tawrul awwal lid-dawlati kama qulna. Ini dalam peringkat awal, peringkat pertama. فإذا جاء الطور التالي وظهر الاستبداد عنهم والانفراد بالمجد ودافعهم عنه بالمراح وصاروا في حقيقة الأمر من بعد أعدائه واحتاج في مدافعتهم عن الأمر وصدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم ويتولاهم دونهم فيكونون أقرب إليه من سائرهم وأخص به قربا واصطناعا وأولى إيثارا وجاها. Jadi dia kata apabila sampai kepada fasa kedua,
Maka ketua negara itu telah mula berkuku besi dan telah membulut segala kuasa dan pegawainya. Wadafa'ahum anhu bil mirahi wasaru fi haqiqatil. Jadi pengikut-pengikut Asabiyah pada asalnya tidak lagi begitu bersungguh-sungguh mempertahankan dia. Malah sebenarnya mereka boleh disifatkan sudah bersikap menentang dia. Jadi oleh kerana itu ihtaja fi mudafa'atihim anil amri wa saddihim anil musyarakati, ketua negara itu perlu kepada pihak yang lain untuk mempertahankan kedudukan dia, ila awliya'in akharin, kepada pegawai-pegawai yang baru, yang orang lain, yang akharin min jildatihin, bukan lagi daripada Asabiyah dia, bukan keluarga dia, yastazhiru bihim alaihim wa yatawallahum dunahum. Inilah kumpulan pusat kuasa yang kedua akan dilahirkan apabila sudah berlaku kerenggangan antara dia dan para penjukun awal dia. Mana yang itulah. Fayakununa aqrabu ilaihi min sa'irihim wa khassa bihi qarban wa istina'an wa aula itharan wa jahan lima annahum yastatimuna dunahu min mudafa'ati qaumihi anil amri alladhi kana lahu. Jadi mereka menggunakan tenaga kedua yang mudanya orang lain suku sakat tetapi telah didekatkan dengan memberi apa-apa tugas, kelebihan, kedudukan dan sebagainya. Fayastakhlisuhum sahibud dawlati hina idzin wa yakhussuhum bimazidin min at-takrumati wal ithar. Jadi orang inilah pula yang diberi muka, beri keutamaan, diberi apa-apa semua sekali dengan untuk memenuhkan gap itulah. Bila keluarga dia Asabiyah dia tidak lagi rapat, wa yaqsimu lahum ma lil katsiri min qaumihi. Okey, dia sudah mengutamakan mereka itu daripada kaum dia. Wa yaqliduhum jalilal a'mali wal wilayat, bagi kuasa, bagi peranan kepada golongan baru ni, minal wazarati wal qiyadati wal jibarati, jadi menteri, bagi pemimpin, jadi pengurus dan sebagainya. Wa ma yahtassu bihi li nafsihi wa takunu khalisatan lahu min. Jadi maknanya dia sudah menggunakan pihak yang baru, mempertahankan dia, memberi nasihatkan dia dan sebagainya. Wa dzalika hina idzin muazzinun bihtimami daulati. Ini yang dikata whistleblower ni. Dia kata ini semuanya telah memberi suatu isyarat bahawa negara dia itu sudah alamatun alal maradil muzlim. Jadi alamat bahawa negara dia sudah mulai mengidap penyakit pula penyakit yang muzmin, yang akan berlanjutan. Kerana Asabiyah yang pada mula-mulanya itu allati kana bina'ul ghalabi 'alaiha wa marad qulubi ahli daulah hina idzin min al-imtihani wa adawati syaitan. Dia kata wa yatarabbas, jadi oleh kerana Asabiyah dia sudah rusak, maka dia ambil orang lain, maka itu suatu amaran untuk menyatakan bahawa negara dia itu sedang berasu-asu berhadapan dengan kehancuran. Wala yatma'u fi bar'iha min hadha ad-da' li'anna ma madha yata'akkadu bil aqabi ila an yadhhab rasulullah. Itulah maknanya dia tidak kesembuh lagi dia punya penyakit itu. Ini kalau kita minggu lepas kita relate dengan apa yang berlaku dalam negara kita, tapi sekarang ni cuba relate sendirilah. Saya ajar cara nak faham ya. Jadi kita jangan faham apa yang kita baca tu tanpa apa-apa pendekatan, susah nak hidup dalam kepala. Sebab tu saya sendiri bila saya dengar orang bagi ceramah, saya tak dengar sangat ceramah. Saya pungut isi ceramah tu dan saya duk fikir. Saya realisasikan dalam satu realiti yang saya nak realkan ceramah dia tu. Jadi mungkin dalam ceramah dia tu dia isi sebenarnya ada 20%, ya 80% tu rabi-rabi. Tu tahu lah ambil isi tu, kita fikir relate dengan apa yang ada. Wa tumira dzalika fi daulati Bani Umayyah. Dia kata contohnya apa yang berlaku pada Bani Umayyah.
Kaifa kanu innama yastadhiruna fi hurubihim. Mereka pada peringkat awalnya berperang dengan orang-orang Farsi, Rom dan sebagainya, birijalil Arab, dengan menggunakan orang-orang Arab. Misalnya Sa'ad ibn Waqqas, Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, ini anak Sa'ad ibn Waqqas, Ubaidillah ibn Ziyad Abi Sufyan. Ini pokok generasi kedua ni, pokok generasi kedua Islam selepas zaman Nabi. Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi kalau orang tak kenal Hajjaj ini, orang kenal Hajjaj ini sebagai orang yang suka potong tekak. Jadi Hajjaj ni, bila saya di Mahad dulu, kita Hajjaj ni, dia kata, ra'aitu ru'usan qad aina'at wa hana qutafuha. Dia pergi ke Iraq, dia pergi ke Kufah, dia kata, aku lihat banyak kepala-kepala yang diibaratkan buah-buah yang sudah masuk ranum dan sudah sampai masanya untuk dituai. Mana itu amarannya, aku nak potong kepala orang adalah. Jadi Hajjaj bin Yusuf ni kiranya lebih ramai orang yang banyak sekali membunuh orang-orang Islam yang bermusuh dengan kerajaan baru dia tu. Kerajaan baru yang didirikan oleh Banu Umayyah. Ini pun kita cuba relatekan. Saya kalau dulu, Hajjaj ni tak adalah penjahat. Macam orang lebih jahat daripada apa-apa. Tapi bila lama-lama kita realize, Hajjaj adalah seorang penakluk Islam yang paling luas jajahan takluknya dan penyebaran Islam yang paling kuat sekali untuk zaman Bani Umayyah. Tapi dia macam Saddam Hussein lah. Dia bunuh orang, dia apa-apa semua sekali. Maknanya, apa yang dia bunuh tu ialah satu keperluan. Itu saya punya apalah. Satu keperluan untuk mempertahankan supaya negara Islam Bani Umayyah yang baru ini tidak diperkutak-katikkan. Itu kita tengok pada orang sejarah. Nah, kemudian Mulahab, Khalid Al-Qusari Ibn Hubairah ni kan mana? Musa Nasir, Bilal Ibn Burdah, Abu tu anak cucu pada Musa Asy'ari, Nadr bin Sayyad dan semua sekali. Semuanya ini dia bergantung pada orang Arab. Macam Amnun dulu kan, bila dia nak merdeka, dia siapa? Dia bukan bergantung pada MCA-MIC. Orang yang dia bergantungnya ialah orang Melayu kita lah, cikgu-cikgu sebagainya. Tapi bila cikgu-cikgu tu menderhaka, dia cari orang koprak, dia banyak lah orang Cina, India pun. Wa kadza sadrun min daulati Bani Abbas. Peringkat pertama Ibn Abbas begitu, orang Arab. Kana al-istizharu fiha aidan birijalatil Arab. Orang Arab lah yang mendirikan Bani Abbas tu. Falamma sarat ad-daulah lil-infirad bil majdi, sampailah kepada peringkat yang agung-agung ni macam Harun al-Rashid, macam apa semua sekali. Sebab itu kalau kita nak nilai Harun al-Rashid, jangan saja melihat kepada aspek yang baik daripada Harun al-Rashid itu. Sebenarnya Harun al-Rashid lah yang melahirkan Ma'mun daripada isteri yang apa dia tu. Ma'mun itulah unsur Farsi yang bermula dalam kerajaan Abbasiyah. Ini zaman Imam Syafi'i ni, sampai Imam Syafi'i lari daripada Iraq kerana dia kata, aku tak tahan duduk di bawah lindungan orang-orang Farsi, di bawah Ma'mun, di bawah Harun al-Rashid ni. Dia kata dah semuanya sudah diperintah oleh Pok Al-Ma'mun. Ma'mun tu anak isteri kedua yang berasaskan kepada unsur Farsi. Kemudian dia pun bergantung, bila dia kuku besi, dia bertindak atas orang Arab, fasaratil wazaratul ajam, maka semua kaki tangan kuasa dia tu diberi kepada orang Ajam. Sebab tu kerajaan lepas Ma'mun tu dari segi politiknya kuatlah, tapi dari segi kebangsaan asal Arab dalam Islam tu sudah makin tiada, dan akhirnya sampai satu peringkat segala-galanya tidak lagi dalam bentuk Arab, dia telah menjadi orang Ajam. Jadi sampai kepada dalam peringkat para ulama pun dia tanya, orang ni siapa, orang ni siapa, siapa dia? Imam Ghazali. Imam Ghazali. Siapa dia ulama sini? Imam Ghazali. Arab ke Ajam? Ajam. Siapa dia di sini? Jadi semuanya sudah dipenuhi oleh orang Ajam. Tetapi kalau kita melihat Islam sebagai sesuatu yang universal, bagus, kerana sumbangan orang Ajam, orang Farsi, orang Roman ni, mereka lah
Orang Arab hanya dia orang kata Arab ni dia kepala tu dia tidak intelektual, dia tak tinggi. Dia ni orang-orang pada pasir yang boleh pergi ke mana-mana guru-guru. Lepas tu dari segi fikirnya boleh kepada orang tamadun Farsi dan sebagainya. Jadi daripada sinilah tubiknya cerita-cerita kerajaan itu diserahkan kepada orang Barmaki. Tinggal lagi yang di pusat ni sajalah ada keturunan Arab sebagainya, tapi semua kerja-kerja dibuat oleh Barmaki. Sehingga orang kata Barmaki ni telah menggunakan khalifah-khalifah Arab ni sebagai tali barut sahaja. Sebenarnya dia yang memerintah sebenarnya. Kemudian Bani Buih, orang Turki dan sebagainya, Ibn Tulun yang kita tengok begitu masyhur sebagainya, semuanya ini orang ajam. Itu apa yang dia nak ceritakan dalam fasal ini. Okey. Saya untuk ya, salam. Ana rasa meneliti Ibn Khaldun dalam bab ini mungkin kita boleh boleh juga menilai ataupun membincang secara secara terbuka dan objektif bagaimana dia melihat. Semua saya dia lihat ni dari sudut analisa dia sendiri dan mungkin kita boleh juga kait dengan realiti semasa, iaitu pendekatan fasa yang dilalui. Ana rasa poin dia bahawa kalau fasa pertama tu seorang pemimpin yang ruler, kalau ikut terjemahan Inggeris ni, yang mendekati dia orang dia. Ya. Dia menggunakan orang dia letak dalam jawatan. Tapi nama kelamaan, ana rasa kalau ikut terjemahan Inggeris ni, tapi fasa kedua tu, ana rasa bermula dengan ruler. Dia kata the ruler shows himself independent of the people. Ya. Jadi pemimpin tu sendiri, ana rasa budaya yang telah diolah oleh pemimpin sedar teka tak sedar. Ya, betul. Dia mula nak independent ataupun nak bebas sikit daripada orang dia. Dia tak boleh dikritik, tidak boleh ditegur, maka dia singkir orang ni, Jadi ini bacaan Ibn Khaldun, dia kata, kalau terjemahan horizontal lah, the second stage, the ruler shows himself independent of his people, claims that all the glory for himself. Dan mula merasakan dialah yang menyebabkan sampai ke tahap ini, dan menolak orang dia jauh sikit daripada dia. Betul. Kalau kita hati benda tu berlaku baik dalam sistem politik berparti di Malaysia ataupun dalam kerajaan, bila seorang yang berkuasa nombor satu mula buat perangai gini, dia kena bergantung pada orang grup yang kedua lah. Betul lah. Bukan lagi orang dia lah. Minggu lepas kita kata fasa kedua negara kita ini bermula zaman Datuk Mahathir. Nampak tak? Tapi tak berani hari ni, tak berani. Datuk Kamilia ada. Datuk Kamilia ada cukup marah dia. Pemerhatian Ibn Khaldun ni kita boleh kurai diskusi. Dan kita boleh ini ana rasa ialah analisa yang boleh kita kritik dan komen jugalah. Makna dia satu pengamatan bahawa sekiranya pemimpin itu nombor satu tu mula menjadi lebih nak mengasingkan diri daripada pengikut asal dia. Dan ini tapi yang istimewa dia kata ini adalah nature pemerintahan. Marilah siapa pun dia jadi macam tu. Jadi anda lihat baik dalam sistem politik berdemokrasi ataupun bukan demokrasi benar berlaku. Dalam struktur kita di Malaysia ni pun dalam parti sendiri bila dia ada dalaman, mungkin Datuk lebih tahu lah kan, baik dalam PAS ke dalam PKR. Ya, betul lah. Ni dalam UMNO berlaku penyingkiran terhadap golongan-golongan guru. Maka politik UMNO sudah menjadi suatu politik yang berbeza. Dalam PAS berlaku penyingkiran terhadap politik kampung, tok lebay kampung. Dulu PAS ni parti tok lebay kampung. Tapi bila mula Asri melahirkan satu idea baru, dia buang pokok ni, dia tak confident tok lebay kampung ni cakap banyak mengkafir orang. Maka datanglah orang baru-baru ni, color dia lain lah sikit. Jadi saya rasa dari segi premis ataupun kita presiden yang premis yang Ibn Khaldun nak nyata tu
Anak rasa kita boleh lihat sama ada sistem parti berpolitik dalam sistem demokrasi maupun yang bukan demokrasi. Yes. Apabila pemimpin nombor satu membuat perangai dan budaya macam ni, dengan sendiri akan berlaku macam ni. Betul. Lepas tu dia nak kena jaga grup baru ni. Grup Ya. baru ni dah jadi orang dia. Tapi walau bagaimanapun, hebat setara mana pun orang tu. Jadi Ibn Khaldun kata, maknanya benda ni akan berlaku juga. Cumanya dia hanya mampu slowkan sikit. Ya. Yang terlintas pemikiran anda, satu ialah apa dimanakan sains dalam kita melihat perkembangan kemanusiaan. Satu lagi nilaian Allah lain kan. Kerana orang yang tersingkir itu mungkin Islamik dia lebih baik, ataupun yang lain itu Allah yang menilai, wallahu alam. Tapi dalam sistem bila kita hidup dalam kelompok yang berpegang kuasa ni, bila seorang pemimpin buat perangai gini, dengan sendiri dia akan dia akan mewujudkan suasana begitu, dan akan ada grup baru. Yang grup baru tu pula dia kena letak jawatan-jawatan penting. Lepas tu bergaduh balik dalam angkatan pertama. Betul. Wallahu a'lam. Betul lah ni. Ini ulasan politik lah. Kalau kita pergi kepada aspek intelektual dan sebagainya, jadi kehebatan orang Abbasi itu bukan kerana orang Arab lah. Melahirkan para intelektual yang besar-besar semua tu. Jadi semuanya bukan lagi orang Arab. Jadi, malah bila anak rasa bila pemimpin tu tak dapat simpan jamaah dia lah. Dan zaman Rasul apa yang datang daripada Mekah tu bersama dan boleh dibentuk sekali dengan daripada Madinah. Anak rasa Rasulullah peka, sebab tu Rasulullah boleh bawa Aus dan Khazraj, boleh satukan Muhajirin dengan Ansar. Itu zaman penyatuan lah tu. Tapi anak rasa yang Ibn Khaldun bangkitkan ialah satu cycle, kalau tak dijaga maka akan berlaku lah. Lepas tu mula. Tapi ini juga mencerminkan pindah daripada satu kaum pada kaum yang lebih baik. Kalau kita Allah a'lam. Okay. Tok Mut. Yes. Okay. Jelas, sorry. Saya masa dia ada sebut Barmaki kan. Jadi saya ni tak faham sangat siapa Barmaki ni. Jadi saya buat sedikit bacaan tentang Barmaki dan kenapa Ibn Khaldun menyebut tentang, dia banyak sebut tentang Al-Barmaki kan. Jadi setengah orang bertanya, dia kata kalau tidak ada Barmaki ni, adakah Sultan Khalifah Harun al-Rashid akan berjaya seperti mana yang kita nampak pada hari ini kan? Persoalan pertama lah kan. Kita kata adakah dia berjaya? Macam kita kata one of the great leader dalam Abbasiyah ialah Sultan Harun al-Rashid. Dia punya sampai Baghdad tu begitu hebat kan. Tapi bila kita baca pula, kita go back to here lah. Apabila orang-orang yang kaitan dengan istana tu sendiri kan, dia punya klan tu sendiri telah tidak dapat Asabiyah dia tidak berapa kuat, maka dia akan opt for another clan lah kan. Iaitu ketika itulah masuknya Al-Barmaki. Dan saya baca macam mana the first place Al-Barmaki ni boleh masuk dalam pemerintahan, dia tak sebut Harun al-Rashid, tapi saya memang assume lah memang betul lah masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid lah kan. Dan Harun al-Rashid pun memang sepatutnya bukan dia sultan kan. Dia telah ambil daripada, saya rasa macam masa tu Khalifah Hadi meninggal, dan Barmaki banyak saya tak tahulah menyumbang dalam positif ke negatif, tetapi banyak dia punya effort lah untuk Khalifah Harun al-Rashid jadi khalifah. Dia ginilah, kalau dalam negara kita ini tradisinya siapa dia yang memusuhi raja, dia akan ditendang keluar. Jadi kalau awak nak berkuasa di negeri ini, maka awak akan mendekatkan diri dengan raja-raja dan awak jadikanlah mereka itu sebagai tali baru awak. Betul. Dia puppet awak. Dan sebagai begitulah Barmaki ini orang hebat-hebat. Tetapi dia tidak mempertikaikan kedudukan
khilafah yang diketuai oleh Harun al-Rashid, tapi dia sebenarnya ya merupakan pemerintah yang sebenar. Betul lah tu. Tapi lama-lama pun Khalifah threaten juga ni Tok Mut. Yalah. Kan dia bunuh Jaafar tu kan. Tapi maknanya itu kelebihan khalifah ni, bila bermaki tu dia rasa sangat dah jadi teruk juga. Dia tukar keluarga bermaki ni, tukar keluarga orang lain lagi ke. Lahirlah keluarga lain. Itu pun satu hal yang apa tu. Anda rasa dalam perbincangan kita mengenai peri penting memahami sesuatu cycle naik turun ni. Yalah. Itu anda rasa paragraf Ibn Khaldun tadi bahawa bila seorang pemimpin, ketua atau sultan tu bagi keutamaan hanya kepada orang baru dia, dan dia tidak peka dalam bab ini, hanya duduk biasa gitu, itu kalau ikut Ibn Khaldun permulaan kepada nak jatuh lah. Dia tak distribute dengan ekonomi, dia pun bagi banyak pada jawatan pentadbiran penting pada orang baru ni. Menyebabkan akan mula pemusuhan dalaman, maka ada model ini permulaan kepada destruction lah. Ini bacaan Ibn Khaldun pada yang dilihat dinasti sekeliling. Tapi Tok Mut sikit. Saya bila saya baca kan, one of the observation ialah kekuatan dinasti Islam kita ialah macam mana dia boleh utilize orang-orang macam ni lah, Mamluk, Banu kan. Kalau tidak bergantung kepada dia, yang kalau Umayyah dengan Abbasiyah bangsa Arab saja memang tak mampulah. Bangsa Arab saja dia tahu politik ya. Dia tak boleh bertahan. Dia tak boleh. Tapi Tok Mut, in fact Barmaki lah dia masuk dalam macam yang saya baca ialah paper technology tu kan. Yang paper teknologi, yang penulisan buku-buku dekat Baghdad tu adalah dia juga yang masukkan. Betul. Sebab dia antara terawal lah yang monopoli kuasa tu. Ya. Okey nah. Jadi kita pergi kepada Al-Faslul Ishrun dalam Rosenthal dia 18 ke apa saya tak tengok. Dia kata fi ahwalil mawali wal mustani'ina fi dual. Dalam teks Arab ini fasal ke-20 dia kata keadaan. Kalau kita katakan bagaimana gulungan mawali ni, gulungan apa tu kita kata yang berteduh di bawah kuasa nama orang Arab tu, anak angkat ini dijadikan anak angkat orang Arab ni. Wastana'ina dia yang adaptasi ni fi dual, dalam bagaimana keadaan mereka itu dalam negara-negara yang ada tu. Dia kata innal mustani'ina fi ad-dawal yatafawatuna fi al-iltihami bi sahibi ad-daulah bi tafawuti qadimihim wa hadithihim. Ini satu teori yang dicuba bina di sini. Dia kata gulungan mawali atau gulungan yang dijadikan sebagai anak-anak angkat ataupun pemimpin angkat ataupun masyarakat angkat kepada orang Arab yang membina asalnya negara-negara ini, dia kata kesebatian dia dengan pihak pemimpin negara yang sebenar itu, dia kata berbeza dengan sama ada mereka merupakan unsur yang lama ataupun unsur yang baru. Maknanya kita katakan alat angkat dia ada peringkat zaman pertama misalnya. Bila saja Islam masuk ke Farsi, maka orang Farsi itu dia masuk Islam, dia pergi berteduh di bawah bani sekian, maka dia jadi keluarga angkat kepada orang ni. Itu maknanya orang zaman pertama yang menjadi sebahagian daripada pihak pemerintah ni sebelum lagi daripada pihak pemerintah ni mencapai kemajuan yang betul lah. Ya betul-betul apa tu. Kita katakan geng-geng Mahathir, geng lama lah, bukan geng opportunis yang baru ni. Wasabab fi zalika anna al-maqsud fil asabiyah min al-mudafa'ati wal mughalabati innama yatimu bin nasabi li ajli at-tanasuri fi dhawil arham wal qurba wa takhadhuli fil ajanibi wal bu'ada'i kama qaddamna. Ini dia kata kita kena ingat teori kita yang kita bawa dulu ialah segala-galanya
bermula dengan kekuatan yang berasaskan kepada hubungan darah, nasab, titihan. Daripada nasab ini lahirnya keluarga arham, kurba, mana keluarga dekat, bukan jauh ni. Kadang-kadang orang Arab ni ada keluarga belah isteri, perempuan, keluarga sebelah suami, lelaki dan sebagainya. Dan inilah mereka itu yang merupakan kekuatan. Apabila dia kata bangsa itu yang sudah mencapai kejayaan awal, melakukan adaptasi dengan bangsa-bangsa lain, dia adapt orang lain masuk dengan dia, ini dikatakan orang yang belum negara itu betul-betul berjaya, dia sudah berada. Maka inilah dikatakan sebagai pihak yang lebih sebati dengan pihak yang mendirikan negara itu. Kita ni bila dah tua, semua organ kita dah ada yang masalah lah. Wa idza hasala al-iltiham, tu para yang kedua tu. Wa idza hasala al-iltiham bidzalik ja'at an-nu'rah wa at-tanasur. Wa hadha musyahadun bainan nas. Inilah dia kata, apabila kesebatian itu berlaku kerana awak sudah berada dengan saya pada waktu saya masih lagi memperjuangkan negara ini, maka berlakulah bantu-membantu antara satu sama lain. Wa hadha musyahadun bainan nas. Ini yang menjadi contoh. Kita katakan orang zaman Tan Susin, orang zaman awal-awal dulu lebih menjiwai perjuangan pembinaan negara ini sebenarnya. Tapi yang kemudian itu sudah datang kerana mencari keuntungan, kedudukan dan sebagainya. Musyahadun bainan nas. Semua orang tahu, sudah jadi rahsia ramai. Wa'tubira mithluhu fil istina'i fa innahu yahduthu bainal mustani'i wa man istana'hu nisbatan khalisatan minal waslati dan tanazzalu hadhil manzilah wa tu'akkidul lahmah wa in lam yakun nasab fa thamaratun nasab mawjudah. Dia kata orang yang masuk menjadi orang secara tidak hubungan darah ni masuk jadi bersebati dengan mereka ini akhirnya dia dilihat sebagai lebih kurang orang asal lah. Maknanya lebih kurang orang asal. Mereka ini telah dianggap sebagai pejuang-pejuang asal yang sama-sama membangunkan negara kita ini. Fa in kanat hadhil wilayah bainal qabil wa baina awliyaihim qabla husulil mulki lahum kanat uruquha awshaju wa aqaiduha asahhu wa nasabuha asrah. Di wajah ini. Dia kata mereka ini kesebatian dia sudah cukup orang Kelantan kata bergadik. Orang kata bergadik. Wan ada orang Kelantan sudah begitu berpadu, maka itulah yang dijadikan sebagai, kita katakan, saya ada kawan-kawan orang Cina native di Kelantan. Cina native di Kelantan. Masa saya sekolah dulu, itulah kawan-kawan saya daripada bukan Melayu. Tapi mereka ini, cara mereka berfikir, cara mereka bertindak lain dengan Cina-Cina yang ada yang baru-baru ini, beza sangat. Kerana mereka itu bersama kita sejak daripada awal menuntut kemerdekaan dan sebagainya. Ini kalau pendatang baru ni, kadang-kadang datang tak tahu apa nak cari kedudukan dia. Salah. Ada dua sebab kita mengaku macam tu. Annahum qabla al-mulki uswatun fi hali fala yatamayyazun nasab anil wilayah. Dia kata pada peringkat permulaan kita belum mencapai kejayaan yang besar lagi, mereka itu sudah menjadi kesebatian, sudah menjadi sebahagian daripada kita yang tidak ada beza lagi. Awak ni berasaskan kepada pertalian darah ataupun tidak. Jadi perbincangan kita dulu masa awal merdeka sama kita nak menerima dasar jusula semua sekali. Ya dua perkara saya tak ingat istilah dah.
Itu sebenarnya satu perjuangan peringkat awal. Tapi kalau kita, walaupun kita menerima sistem di mana kita tidak melihat kepada hubungan darah, tetapi kita proses mereka itu sampai kepada satu peringkat yang menjadi sebati kepada kita, maka tidak ada sebab. Tetapi oleh kerana kita ambil Josephine pun betul, tapi dia proses kita mungkin lambat. Kita masalah kita di Malaysia ni mungkinlah kerana proses menjadikan orang-orang yang al-mawali ni, orang-orang yang tidak Melayu asalnya ini, mungkin proses itu lambat. Kita membangunkan fizikal negara kita cepat dan kita memberi rezeki, menabur rezeki kepada orang ramai dengan lebih cepat daripada membangunkan bangsa. Macam Soekarno, sekarang ni lebih dia lah pun yang berasal Cina ke Sekek India apa semua sekali, semuanya merupakan bangsa Indonesia yang lebih sebati nak banding dengan kita kan. Jadi pemain ni semua sebati. Walaupun pada hakikatnya orang Cina lah yang memegang kuasa perniagaan di Indonesia. Tapi dia Cina Indonesia ni lain pada Cina kita. Ini kejayaan Soekarno. Kita katakan masa waktu itu dia kata Soekarno mau berperang dengan orang, membina beret-beret tentera, tapi kita tidak membina beret tentera, kita membina rumah-rumah feodal dan sebagainya. Rupanya rumah feodal kita itu mengasingkan kita daripada asimilasi dengan bangsa. Itu yang jadi masalah. Jadi kita sekarang ni, kita kata kita nak sebatikan orang Cina ditolak dah. Tapi Indonesia masih lagi dianggap mereka itu bangsa Indonesia yang asal. Itulah saya lah. Macamlah Datuk dapat penjelasan ya daripada Datuk. Namanya menarik Datuk buat teman dia asimilasi. Antara kauman tu tidak begitu berkesan ataupun ni. Biar Ana nak dapat penjelasan Datuk yang disebut al-mawali itu, dia mesti sebangsa ke tidak sebangsa. Makna dia apakah mungkin di kalangan Melayu pun ada juga Melayu yang kepelbagaian? Ya. Dia mawali ni apa saja orang yang bukan Arab. Sekarang ni kita boleh cam dalam sejarah tu Al-Ghazali. Dia tidak berasaskan kepada keluarga. Atau siapa lagi. Semualah. Jadi orang Arab ni dia tu berasas kepada keluarga. Gitu. Tapi kalau itu berasaskan kepada tempat dan sebagainya, Asy-Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu, dia punya sen itu berasas kepada keluarga tu Arab itu. Jadi Hana ada tengok andaian dalam konteks kita. Melayu satu masa dulu dengan Melayu sekarang mungkin boleh. Melayu kacukan, Melayu campuran, Melayu yang bukan segenerasi macam seikat darah macam dulu. Ya. Jadi Melayu ni, Melayu Bajau, Melayu apa-apa semua sekali, itu rasanya proses asimilasi itu sudah berlaku. Maka mereka itu tak segan lagi rasa pokok habib apa semua sekali itu. Kuat Melayu dia tu. Itu proses. Tapi orang Cina ni yang baru-baru yang tidak boleh menerima asimilasi ni, itu mereka itu yang menjadi masalah. Jadi mawali juga. Tapi mawali Datuk macam Datuk bincang Cina Kelantan dengan Cina Selangor, Cina KL dengan Cina Pulau Pinang, Cina PKL dengan Cina Singapura pun itu pun juga asimilasi yang berbeza dari segi tahap. Ya. Dia di Kelantan ni dia makan sirih, dia makan budu, dia pakai kain. Dan di Melaka kita ada baba, nyunya dan sebagainya kan. Saya minggu lepas saya jumpa dengan budak-budak yang aktif dalam ialah saya pun join syarikat Syukuprat. Bila dia kata saya ni keturunan baba, kita berasalah dia tu mana tidak Cina hak biasa ni. Ke Cina lain. Lepas tu ada Cina pula tanya, mu ni Melayu ke Cina? Kata, aku ni Melayu. Dia kata pasal apa mata Cina apa semua sekali. Jadi kita ada masa macam tu walaupun kita tak tahu hakikat sebenar. Datuk, itu masalah.
Nampak satu lagi dimensi. Islam kita sini pun ada juga kelainan antara Islam Melayu yang mana dari segi undang-undang Melayu equals Islam, yang guna Tun Mahathir nak kata dengan pejuang Melayu dengan sendirinya kita pejuang Islam. Orang Islam yang asal Melayu jadi Islam dan mungkin Islam yang bukan asal orang Melayu. Betul. Jadi maknanya fikrah Islam tu saya tengok orang ni dia ada baik buruk ya. Jadi kita di sini kita bercakap tentang kebaikan orang lah. Nah, Mahathir bawa orang Filipin, bawa orang Bangladesh, bawa orang apa-apa semua sekali. Kalau saya rasanya kalau dia mentak sini orang Bangladesh, orang Myanmar, jadi akhirnya di Melayu tak lama. Dalam 1-2 generasi Melayu lah mereka itu. Jadi kalau macam tu itulah kelebihan yang ada pada dia. Maknanya dia besarkan bangsa Melayu dan Islam itu dengan cara macam tu. Tak lama lagi kita Brunei, saya nak bangkit dari segi bagaimana bangsa itu besar dulunya, tapi sama dia tidak berjaya mengekalkan kebesaran orang dia itu. Okey, jadi itulah yang berlaku. Cuma yang ada di hadapan. Sebab yang kedua dia kata bagaimana orang bukan Arab yang telah mempunyai sejarah bersama dengan orang Arab ini lama sebelum orang Arab itu betul-betul mencipta keagungan dalam politik dia. Dia kata innal istina' qabla al-mulki yab'udu ahduhu an ahli dawlati bituli zaman wa yakhfi sya'nu tilka al-luhmah wa yazunnu biha fil aktsari nasab fa yaqwa halul asabiyah. Dia kata orang native ni orang yang sudah jadi native ni dia rasa macam dia ni orang Arab juga. Dia rasa dia ni orang macam Arab juga, macam kat Cina-Cina Kelantan tu. Dia kata samalah, ada dari YouTube dia kata apa semua sekali itu, dia cerita-cerita. Jadi dia perasaan kecinaannya itu tidaklah begitu ada sangatnya, dia sudah sebati. Kita pun melihat terhadap dia macam kalau di Kelantan tu panggil saya panggil Pak Chu. Orang Cina tu kita panggil Pak Chu lah, Pok Heng lah, macam-macam lagi. Wa amma ba'dal mulki fayaqrubul ahdu wa yastawi fi ma'rifatihil aktsaru. Tapi orang yang atas baru dia corot dia lain. Fatatabayyana al-luhmatu wa tatamayyazu 'anil nasabi, maknanya awak ni bukan native. Kita tahu ini Cina ni Cina bukan native. Bukan lagi native. Kalau yang native itu kita rasa sangat dekat dengan kita. Fadad'uful asabiyah, maka asabiyah orang-orang yang bukan lagi menjadi native pada kita ni tidak kuat. Maknanya dia lebih mempertahankan kedudukan apa tu grup dia saja. Bin nisbati ilal wilayah allati kanat qabla daulah. Maka itulah yang saya rasa masalah pada negeri kita. Wa'tubira dzalika fid dual war ri'asat tajiduhu. Tengoklah apa yang berlaku kepada negara-negara dan kepimpinan yang ada di hadapan kita, kamu dapat apply lah kaedah ini. Fa kullu man kana istina'uhu qabla husulir ri'asah wal mulki limustana'ihi tajidu ashaddu irtihaman bihi wa aqrab qarabatan ilaihi. Orang yang datang jadi bersama kita yang telah melalui proses asimilasi dengan kita, macam orang Thai buat kepada orang Melayu kita. Marah kalau kata mu ni Melayu, ni orang yang belah-belah atas. Dia kata aku bukan Melayu, aku Thai Muslim. Asalnya mu Melayu, tak kira Melayu tak Melayu, dia kata aku ni orang Thai. Ni kawan-kawan kita masa mahak. Orang duduk di dekat dengan segeting kera apa semua sekali. Dia kata saya ni Thai Muslim. Itu cara prosesnya. Cuma yang terlewat sikit orang-orang belah dekat-dekat Kedah, Kelantan apa semua sekali itu. Anak rasa Datuk macam kita tak dapat jadi bangsa Malaysia lah. Bangsa
kita masih jadi bangsa etnik masing-masing. Ya. Dia pasal kita was-was. Ha. Bahasa tu, bahasa Melayu sekali, bahasa Malaysia sekali, bahasa ini sekali. Jadi pemimpin-pemimpin Melayu ni tidak secekap. Jadi kita kata ni, tahun 59, 58, kita mewajibkan bahasa Melayu. Jadi tak, lepas tu, bahasa Melayu pun ada, bahasa Malaysia pun ada. Saya sempat tu, tengok. Kita bahasa apa kita panggil Nusantara dulu ialah bahasa Melayu. Yalah. Dan dalam pelajaran kita, Profesor LCE, LCE pada waktu tu, dia ada bahasa Melayu, ada bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia tu untuk bukan Melayu. Kononnya nak beri kemudahan. Sampai baru ni lagi pun apa tu, kita duk cakap, rusaknya Jawi kita tu kerana idea Pustaka Dian pada asalnya nak buat ejaan baru, nak tinggal ejaan Zakbar kerana ejaan Zakbar ni orang bukan Melayu susah nak belajar. Buat yang baru. Ini apa tu, ialah sebaik-baik Datuk apa tu Yusof Zaki pun adalah kesilapan dia. Kita kata macam Kardawi tadi. Ada kesilapan dia. Jadi ini tradisi ni diikut sekarang. Jadi 2-3 orang Kelantan kata Jawi saya ialah Zakbar. Orang Dewan Bahasa dia orang utusan Melayu. Rusak habis. Dan satu pun mana ada Cina belajar bahasa Melayu walaupun sudah dibuat, dirombak ejaan dia. Itu kesilapan kita terlampau lembut dengan orang yang berada bersama kita. Ini kalau boleh syarah. Proses asimilisasi terhadap satu menjadikan bangsa Malaysia tu tak berjalan. Dulu orang Cina tu terima asimilasi itu. Tapi bila dia tengok orang kita ni tekan sikit lembut, dia ambil sikit. Dia pergi sikit. Maka dia mula tolak asimilasi. Sedangkan orang Arab tu dia perangai orang Badui. Ini soal Baduinya. Perangai Badui dia tu tak kira lah. Macam orang Indonesia lah. Jawa dia, Madura dia, apa semua sekali. Temu tak nak, temu klik lah. Tapi nampak Indonesia masih boleh bertahan jadi bahasa Indonesia. Tak jadi isu kalau dia membawa bahasa Indonesianya kepada antarabangsa. Kita pula jadi isu. Yalah, itulah masalahnya. Itulah. Itu dari segi bahasa Melayu. Tapi dari segi rupa bangsa, awak Hartono ke, awak apa semua sekali, tapi awak ini orang bangsa Indonesia. Bukan kata Cina Indonesia tak. Tapi kita ni Chinese, Cina Melayu, Malaysia. Ni yang jadi masalah. Malah kita orang Muslim Cina pun ada masalah nak jadikan nak duduk dekat dengan orang Melayu. Tak nak dah sekarang ni. Pokok Cina Muslim tu dia nak send dia nak membina satu keluarga Cina Muslim. Sudah sampai peringkat itu. Islam dia tak berkait dengan Melayu dah. Tak boleh dah. Tak boleh pakai sokot dah, tak boleh pakai apa semua sekali, tak boleh. Sebab kita yang salahnya. Sebab pada pandangan mereka tidak ada benda yang mereka akan dapat bila mereka katakan saya adalah seorang mu'allaf yang attached dengan Melayu. Ini banyak cerita lah. Kalau kita cerita ni. Tak apalah, hari ni kita cuba faham Ibn Khaldun. Prof. Ya, Wan. Saya dah nak tambahlah berdasarkan pengamatan saya. Memang saya rasa antara sebab orang Melayu tak dapat mempengaruhi bangsa lain untuk mengikuti mereka sebab Melayu ni terlalu banyak mengalah. Ya, bukan mengalah saja, was-was. Tak ada penilaian yang jelas. Dan saya rasa tak adil, banyak wacana membincangkan yang Melayu ni kena buat macam ni, kena buat beralah macam ni untuk meraihkan bangsa Malaysia yang berjaya, sebab tak banyak wacana yang membincangkan rasism dalam golongan India, golongan Cina, sebab mereka juga banyak rasism, Prof. Antaranya okey, salah. Antaranya kalau contohnya diorang dalam produk, dalam ekonomi, mereka kalau ada kerajaan bagi grant untuk bagi duit untuk atas tema kata produk tempatan, diorang akan minta, diorang akan guna alasan bahawa
apa nama kita perlu ni lah, kerajaan perlu support produk mereka dan sebagainya. Tapi bila dia orang buat supermarket, dia orang buat ni semua produk dia orang sahaja, dia orang tak masukkan produk bangsa lain, terutamanya bangsa Melayu, bangsa India ke. So racism bagi saya tu amat nyata lah. Contohnya banyak produk yang saya pergi di pasaraya dimonopoli oleh bangsa lain, Cina contohnya, kalau dalam ekonomi memang produk Melayu memang saya boleh kata tak ada, kurang amat yang kurang. Produk dia orang yang tak terkenal pun dia orang akan support, dia orang akan letakkan. So saya rasa ini ada racism yang tak dibincangkan sangat, so perlu dibincangkan juga. Nak bincang macam mana mereka itu rasis secara amali. Kita rasis, kita cakap apa tu kita cakap banyak bam apa tu seperti banyak Singapura lah, Prof. Masa saya bincang dengan lecturer saya, Singapura ni memang dia tak ada undang-undang secara terang-terangan yang mereka ni akan support bangsa ini sahaja. Mereka akan cakap terang-terangan yang kami support semua bangsa. Tapi secara dalamnya, secara di sebaliknya, semua orang tahu yang kalau dia orang buat statistik perbezaan dominasi ekonomi, income berdasarkan rasa, dia orang tak buat statistik tu, dia orang sembunyikan statistik tu. Semua orang boleh tahu yang mana kebanyakan position manager, position yang upper management, income GDP per kapita semuanya dimonopoli oleh bangsa mesti China lah kalau di Singapura. So saya rasa ini penting untuk dibangkitkan oleh orang Melayu. Orang Melayu kena berani untuk bincangkan benda ni sebab dia orang Melayu ni Wan, cakap banyak BMF pam. Puak-puak tu sendiri pergi beli kedai Cina. Buy Muslim first. Dia cakap, tapi kalau kita cakap dia marah sebab cakap tu lebih besar daripada buat. Yalah, ini kita kata Tengku Abdul Rahman dulu, dia punya dia ni orang jenis suka menanam baik sangka di antara orang Malaysia semua. Dia mengharapkan supaya kita bersatu. Dia kata orang Melayu pegang politik, orang Cina pegang bisnes, dan orang India pegang buruh. Itu dasar Tengku. Tapi mungkin tak berjaya kerana orang lain terlampau agresif. Ada? Bila orang lain terlampau agresif, kalahlah kita punya polisi. Perbincangan kita dah balik pada Ibn Khaldun. Al-Mawali itu tak semestinya daripada hanya mungkin kita setempat. Maknanya dia mungkin kita mula macam Singapura. Dia pun bukan mula, bila dia mula buka dan mendapat bantuan daripada orang lain, daripada bangsa dia sendiri pun. Betul dia maju. Rasanya jadi konsep Mawali ni ialah bila kita mula seorang pemimpin dah mula tak hanya bergantung pada orang dia. Sama ada kaum dia atau bangsa dia ataupun negara dia, dah mula menerima bantuan daripada yang lain kerana dia rasa kuasa dia akan ni. Macam kita mengingat sejarah Islam pun dia mula menggunakan orang lain, macam kita dah mula guna orang Muslim dari negara lain lah. Saya tak boleh harap lagi hanya pada orang Melayu, dia terpaksa panggil daripada Melayu, Muslim Indonesia, Muslim daripada lain-lain. Sedangkan Muslim Melayu tu, Muslim Malaysia sendiri, baik bahasa pelbagai kaum tu tak dapat dia hilang dia punya pengaruh kepada orang dia sendiri. Jadi ini yang Ibn Khaldun maksudkanlah bila kita mula bergantung pada. Cuma konteks Ibn Khaldun hari ni, dia kata macam ni. Orang Arab yang menjadi pendiri utama asalnya telah hilang kepimpinan. Kerana yang di sebalik dia nak cerita tu. Kerana mereka itu bila memimpin, mereka monopoli kuasa. Mereka mewakili monopoli kuasa sehingga menyebabkan solidariti di antara Arab itu pecah. Maka pihak yang memerintah, bila sudah tidak ada lagi solidariti dalam masyarakat Arab itu, mereka terpaksa bergantung dengan satu grup lain, iaitu Mawali, iaitu orang-orang Islam yang bukan Arab. Maula ni. Dan jadi dia orang tu datang membantu pula pemimpin tu. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita nak cakap dalam negara kita, lebih parah. Yang menjadi tenaga sebenar dalam masyarakat kita tu, yang tampil ke depan menjadi tenaga penggerak kepada negara ini, terutama dari segi ekonomi ni, di sekain politik pun,
Dia kata orang Melayu sudah ramai yang berjaya dalam ekonomi, orang Cina yang sudah mula berjaya dalam politik. Tak apalah. Maknanya kalau sekiranya proses Islamisasi dulu, maknanya orang Cina sudah menerima Islam, jadi macam apa tu mawali itu. Jadi kita orang Melayu ni cukup terbuka, tapi masalah kita tidak macam negara-negara Islam awal. Dia bertenggek di atas mawali itu muslimin, dan mereka inilah yang melahirkan tamadun Islam yang baru. Tapi kita ni tidak ada mawali. Kita ada Muslim tu Melayu, dan yang non-Malay itu ialah non-Muslim. Itu menjadi masalah kita. Kalau tidak, orang kita tak ada masalah. Yang Cina masuk Islam tu tak ada masalah. Cuma kita cuba faham konteks Ibn Khaldun di sini. Kita relate dengan masyarakat kita. Tapi mungkin realiti kita dalam perjuangan kita yang semasa. Jadi ini dari cerita tadi, ada yang Qaradawi itu betul, ada yang Qaradawi itu. Dalam konteks ini Ibn Khaldun memperlecehkan orang Arab itu, dia sebab dia bukan orang Arab. Ada. Dia maulah juga dari segitu. Okeylah kalau macam tu. Nanti dalam konteks lain kita dengar pandangan dia pula. Jadi itulah dia kata, oleh kerana itu maknanya mereka yang dapat melanjutkan idea tentang cita-cita negara dan tamadun Islam ini ialah pada peringkat awalnya orang Arab yang sifatnya badui dan ada asabiyah, ta'assub dia sesama berasaskan kepada ta'assub Arab dia tu. Ta'assub Arab dia. Kemudian tamadun itu sebenarnya dibina oleh golongan yang kedua, iaitu golongan mawali yang lebih berwibawa dari segi pembinaan tamadun, dan orang Arab itu terpaksa bergantung kepada dia lah. Jadi kalau kita nak kritik Ibn Khaldun, kita kata mungkin kenyataan beliau itu mungkin terlampau umum lah, berasaskan kepada realiti yang ada pada waktu itu. Tapi bagi kita sekarang ni mungkin kita kena modify sikit lah dari segi itu. Sebab Tengku Abdul Rahman telah mengasaskan negara kita ini, itu asasnya. Kalau kita duduk was-was, sekali begini, sekali begini, itu habislah dah. Jadi Tengku Abdul Rahman sebab membuat satu ketetapan, membina rupa bangsa yang ini, kalau kita cakap dengan orang bukan Melayu lah. Dia kata mulanya negara kita ni rusak Mahathir. Sebab dia kata Mahathir lah yang mula membangkitkan isu kebangsaan Melayu, isu itu Melayu. Dia kata, maka kami rasa tak selesa. Maka kami mula sekarang ni dalam Ibn Khaldun ni, orang bukan Arab itu dia telah mendekati pusat kuasa dan memikul cita-cita rupa bangsa itu ke atas. Tapi sekarang ni realitinya, oleh kerana kita tidak tahu bagaimana, ini nak kutuk orang kita juga. Tu Wan marah tu. Nak kutuk orang kita juga. Oleh kerana kita gagal dalam proses ni, maka orang lain tu dia makin menjauhkan diri. Datuk Ana nak masuk ni. Ya. Menarik kita tengok Amerika dan Europe. Sebenarnya Amerika tu maju oleh kerana dia ambil dari orang lain lah. Dia berjaya melakukan asimilasi. Awak ni sebab tu dia jadi pemimpin dunia sejak mereka membuka. Betul. Bangsa-bangsa lain datang ke Amerika. Jadi mula Said jadi golongan Al-Mawali yang Ibn Khaldun maksudkan ni lah. Iyalah. Semua mereka itu jadi Kristian. Awak datanglah daripada Afrika ke, daripada Brazil ke, daripada apa, sudah menjadi American ya, Kristian lah. Jadi dia berjaya. Amerika punya falsafah negara dia tu memungkinkan orang menyumbang. Semua orang boleh bangun. Semua sekali. Tetapi dasar utama dia ialah satu bangsa American dan seolah-olah satu agama, walaupun dia tidak menekan sangat. Semua awak ni Kristian. Semuanya itu, kelainan itu satu kekuatan. Sebab tu mereka nak tegur Trump bahawa kekuatan Amerika tu kerana
kepelbagaian tu lah. Ya. Trump, Tetapi asal dia punya solidariti, asal solidariti itu solid. Nah, jadi solid. point Ibn Khaldun ni golongan Al-Mawali yang datang ke Amerika yang menyebabkan Amerika jadi begitu. Sama Betul. juga di Australia, sama juga di Britain. Ya. Wallahu Ya. a'lam. Betul lah. Tok Ya. Mut. Kalau Mahathir tu bukan Mawali kan, sebab dia tidak di parking bawah keluarga Melayu Islam kan, dia terus masuk jadi ini kan, atau Mahathir itu Arab Melayu. saya Maknanya dalam konteks Ibn Khaldun ni, Mahathir itu ialah orang-orang yang bukan Arab yang sudah bersebati sebagai Arab sebelum Arab berjaya lagi. Kalau konteks kita Melayu kan. Dalam konteks kita Melayu pun, keluarga dia sudah datang sini, maknanya dia sudah jadi Melayu. Dia bukan Mawali dia bukan maknanya dia bangsa yang bukan Melayu asal. Sebab majoriti kita pun asal sebelum merdeka pun banyak daripada tempat lain. Maksud saya adalah kalau macam tu makanya tak ramai yang mix kan Melayu, tapi dia adalah talian Melayu yang mencorakkan budaya Melayu tu sendiri kan dalam konteks kita. Ya. Yes. Dia bikin ni. Mahathir tu betul-betul serupa dengan Zaid Hamidi. Hak tu lah ya. Macam telok kat tudung. Datuk, macam kita bincang Arab sebelum kita bincang sebelum Islam, sebelum Rasul lah kan. Dia pun Arab berbagai. Arab ni banyak kabilah ni, kabilah macam ni. Sekarang ni ada satu filem yang habis saya tengok. Saya ni orang tak pandai nak tengok filem ni. Antar Ibn Shaddad. Jadi kalau kita puak-puak paham Arab ni, cuba kita tengoklah. Jadi bagaimana dia ni dianggap sebagai telah menjual diri apabila dia mempertahankan satu kabilah, walaupun dia ni orang hitam tu dianggap sebagai hamba. Tapi awak telah mempertahankan kabilah ini sehingga kabilah ini boleh naik maju sebagai pemerintah pada zaman itulah. Itu Ana rasa akhir Datuk sebelum mana lupa. Patutlah orang tahu apa senang Ibn Khaldun, dia punya isu Arab. Oh, dia terjun habis. Itu saya. Maknanya cara kalau kita nak membuka cara orang kita berfikir. Bacalah Ibn Khaldun ni. Begitu kan? Itulah. Okeylah ni. Kita berjanji 1 jam dengan apa-apa dia nanti. Nanti orang kata kita panjang sangat ni. Jadi itu sampailah kepada kita apa yang dalam 2 bab ini yang dikitakan oleh Ibn Khaldun. Jadi pada minggu depan kita pergi kepada Al-Faslul Hadi wal Ishrun 21 muka surat 357. 2 muka surat kita baca ini. Okey nah. Jadi sebelum kita berhenti ni ada apa-apa orang nak apa tu? Saya pun kena tanda betul-betul. Apa Al-Hadi wal Ishrun. Betul lah. Road Center, Tok Mut, Road Center 19. Jadi ya. Arabic version 21 kan. Fasl ya. Al-Faslul Hadi wal Ishrun. Fasal ke-21. 21, betul-betul. So next week lah. Minggu depan insya-Allah. Ya. Okey. Saya tanya sini kelas keberapa 357. Okey, terima kasihlah kepada semua saudara yang hadir dan dengan bacaannya, dengan perbincangannya kita harap kita dapat sikit sebanyaklah. Kalau nak banyaknya kita kena baca sendirilah. Bahasa Arab ada, bahasa Inggeris ada, tak ada masalah. Bahasa Melayu kita tidak menggalakkan kita baca Melayu tu. Biar ada bahasa Arab pun lah. Sebab terjemahan dia tak berapa molek. Baca bahasa Inggeris gitu kan. Okeylah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.